Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan daripada kumpulan 3 akan membincangkan berkaitan dengan nikah misyar dalam konteks Undang-Undang Syariah di Malaysia. Beberapa perkara yang kami akan huraikan. Yang pertama adalah pengertian nikah misyar, yang kedua prinsip ataupun tujuan nikah misyar, yang ketiga syarat nikah misyar, yang keempat faktor berlakunya nikah misyar, yang kelima kesan-kesan yang terdapat dalam nikah misyar, yang keenam pandangan Islam terhadap nikah misyar, dan yang terakhir sekali kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada nikah misyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batrisha binti Ahmad Yusof dengan kad nombor matrik 17DDT21F1026 akan memulakan pembentangan ini dengan menerangkan pengenalan nikah misyar. Pengertian misyar. Perkataan misyar berasal daripada perkataan Arab masirah, yang bermaksud berjalan dan perjalanan. Ia juga boleh diertikan sebagai pemergian. Perkataan misyar difahami sebagai perjalanan dan tidak tinggal lama di sesuatu tempat. Definisi misyar dari istilah. Pernikahan misyar ialah perkahwinan di mana pengantin lelaki tinggal di rumah pengantin perempuan, tetapi pengantin perempuan tidak pula berpindah ke rumah pengantin lelaki. Ianya selalu berlaku kepada isteri kedua kerana si lelaki sudah pun mempunyai isteri yang lain, iaitu isteri pertama yang tinggal di rumah lelaki tersebut dan menerima nafkah daripada lelaki tersebut. Ia juga dikenali sebagai pergi ke isteri tetapi tidak pun tinggal lama. Nikah misyar memenuhi semua syarat-syarat sah nikah seperti mempunyai wali, mempunyai saksi, mempunyai ijab kabul dan sebagainya. Namun begitu, selepas nikah, suami boleh terlepas dari keperluan memberi nafkah kepada isteri dengan izin isteri dan pasangan tidak tinggal bersama. Mereka cuma berjumpa atas sebab-sebab tertentu sahaja. Keadaan tinggal berasingan tanpa tanggungjawab ini menjadikan nikah misyar tidak sempurna kerana tidak memenuhi tujuan pernikahan dengan sepenuhnya. Tetapi nikah misyar ini tidak semestinya berkekalan dalam keadaan tanpa tanggungjawab. Isteri boleh menuntut haknya pada bila-bila masa sahaja dan boleh memilih untuk tinggal bersama suami seperti pasangan suami isteri yang lain. Tetapi ada kalanya penceraian berlaku apabila isteri menuntut hak-haknya. Terdapat pandangan bahawa perkahwinan misyar ini ialah perkahwinan yang dibina dengan akad yang sah antara kedua-dua perempuan dan lelaki dengan adanya persepakatan tentang hubungan kelamin tanpa hidup sebumbung untuk tempoh yang berpanjangan. Ramai di kalangan ulama yang tidak menggalakkan nikah misyar ini kerana ia seolah-olah menghalalkan zina antara perempuan dan lelaki. Sekian sahaja dari saya tentang pengenalan nikah misyar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Zainul Naim bin Zainul Romazi. Nama pendaftaran saya ialah 17DDT21F1067. Saya dari kelas DDT 2A. Nama pensyarah saya ialah Tengku Raziatan Maziah binti Tengku Abdul Razak. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang perkara-perkara berkaitan dengan nikah misyar dalam konteks Undang-Undang Syariah di Malaysia. Perkara pertama yang saya akan bincangkan ialah prinsip perkahwinan misyar. Yang pertama ialah memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Perkahwinan adalah sunnah Nabi, artinya melangsungkan perkahwinan pada hakikatnya merupakan sebahagian daripada ajaran agama untuk mengatur perkahwinan, membatasi rukun dan syarat-syarat yang diperlukan. Jika rukun dan syarat tidak dipenuhi, maka perkahwinan itu adalah tidak sah atau fasidlah, iaitu rosak. Justru dalam nikah misyar terdapat ketentuan lain selain rukun dan syarat seperti mempunyai mahar dalam perkahwinan dan juga beberapa kemampuan. Selain itu, memenuhi keperluan biologi serta memuliakan dan menjauhkan diri daripada terjerumus ke dalam perzinaan sudah menjadi fitrah Allah. Manusia diciptakan berpasangan dan diciptakan oleh Tuhan untuk mempunyai keinginan untuk menjalankan hubungan antara lelaki dan perempuan, bermakna mereka saling memerlukan. Yang kedua ialah kerelaan dan persetujuan.
Sebagai salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh pihak yang ingin menjalankan perkahwinan adalah ikhtiar, tidak dipaksa. Pihak yang melangsungkan perkahwinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan bakal isteri dan suami. Prinsip penting dalam sesebuah perkahwinan ialah kesanggupan kedua-dua calon isteri dan suami. Kerana kerelaan itu adalah soal hati yang tidak diketahui oleh orang lain, maka perlu ada lafaz konkret yang menunjukkan ijab dan kabul. Ijab adalah lambang kesanggupan wanita menyerahkan diri sebagai isteri kepada lelaki bakal suaminya. Kabul sebagai lambang kesediaan lelaki untuk berkahwin dan menjadikan wanita itu sebagai isterinya. Yang terakhir ialah perkahwinan untuk selamanya. Tujuan perkahwinan juga adalah untuk mendapatkan keturunan, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan antara cinta serta kasih sayang bersama. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahawa perkahwinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu sahaja. Itulah prinsip perkahwinan dalam Islam yang harus ada atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang tujuan perkahwinan misyar. Yang pertama adalah untuk menambah keturunan dan memelihara kelangsungan zuriat. Yang kedua adalah untuk mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga adalah memelihara diri daripada terjebak ke kancah maksiat dan zina. Yang keempat, mewujudkan kerjasama dan keserasian hidup antara lelaki dan wanita untuk kehidupan berumah tangga. Yang kelima adalah perkahwinan juga adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan di antara suami dan isteri selain bertujuan untuk mendidik anak-anak dengan didikan yang sempurna. Perkahwinan misyar juga merealisasikan sebahagian daripada tujuan-tujuan perkahwinan walaupun tidak kesemuanya. Isteri tidak mengambil haknya di dalam nafkah tempat tinggal sekiranya suami mempunyai isteri lain. Tujuan yang jelas daripada perkahwinan ini adalah untuk bersenang-senang, iaitu melunasi fitrah batin isteri, sama ada si suami jelas mengambil faedah daripada harta isteri, manakala si isteri dapat menikmati kehidupan berumah tangga. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi ketidaksamaan dan penyelewengan, Allah Subhanahu Taala telah menjadikan syariat dan syariat Islam untuk dilaksanakan oleh manusia dengan baik dan betul. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Hafizul Kanai bin Ahmad Hilmi. Nombor matrik saya adalah 17DDT21F1012. Nama lecture saya adalah Puan Tengku Raziatan Marziah yang mengajar pengajian Islam MPU 23032. Syarat nikah misyar. Syarat nikah misyar. Isu perkahwinan misyar telah mencetuskan perdebatan hangat dalam masyarakat Malaysia hari ini. Pelbagai pandangan kebaikan dan keburukan relevan dengan isu ini, dan saya ingin mengajak para pembaca untuk melihat apa yang dikatakan ulama Islam tentang isu ini. Berikut adalah terjemahan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misyarah, Majlis Fatwa Mesir, daripada bahasa Arab, asal di laman web islamonline.net. Terjemahan: segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta sekalian alam, bagi menentukan adakah sesuatu perkara itu boleh dianggap sah di sisi syarak. Bolehlah ia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Antara syarat untuk memastikan bahawa perkahwinan itu adalah sah, wujudnya kerelaan yang tulus daripada kedua-dua pihak, suami dan isteri. Lafaz yang menunjukkan bahawa perkahwinan itu tidak dibataskan oleh waktu-waktu tertentu. Adanya wali bagi pihak isteri. Perkahwinan itu disaksikan oleh saksi yang melengkapi syarat-syarat persaksian. Perkahwinan tersebut diwar-warkan kepada umum. Setelah melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh syarat ini, maka perkahwinan misyar merupakan sah selagi mana perkahwinan ini tidak bertempoh. Namun, apabila si isteri rela untuk menggugurkan hak-hak yang berhak untuk diperoleh oleh si isteri tersebut, yang telah diberikan oleh syarat seperti nafkah, tempat tinggal dan pembahagian malam untuk suami bermalam di rumah isteri yang bermadu, maka pengguguran pada hak tersebut adalah harus di sisi syarak, seperti di mana yang dilakukan oleh Syaidiah Saudah. Beliau telah menghadiahkan hari yang sepatutnya Rasulullah bermalam di rumah beliau kepada Sayyidah Aisyah. Faktor berlaku nikah misyar. Terdapat beberapa bentuk yang menyebabkan berlaku nikah misyar ialah: pertama, pasangan yang masih belajar.
Kedua, wanita berkerjaya tidak mahu terikat dengan tanggungjawab kepada suami. Ketiga, wanita yang inginkan anak sendiri tetapi tak memerlukan kehadiran suami. Keempat, isteri kedua. Pasangan yang masih belajar. Seseorang pelajar tidak dapat menyara isterinya atau menyediakan tempat tinggal. Sebagai pelajar, mereka bersama bergantung pada beasiswa atau pinjaman membelanjakan wang daripada keluarga masing-masing. Pada masa yang sama, mereka mungkin suka untuk mengelakkan perzinaan antara mereka. Jadi penyelesaiannya ialah jangan berkahwin sehingga mereka tamat pengajian dan dapat pekerjaan. Wanita berkerjaya yang tidak mahu terikat dengan tanggungjawab kepada suami. Sesetengah wanita memilih untuk menumpukan masa dan tenaga mereka untuk berjaya dalam perniagaan atau kerjaya dan tak mahu tumpang mereka dibantakan oleh keperluan memberi banyak masa untuk melayan suami. Tetapi seperti wanita lain, mereka juga mempunyai keinginan untuk disentuh oleh lelaki. Jadi cara perkahwinan ini memberi mereka cara yang sah untuk memenuhi keperluan batin mereka. Wanita yang inginkan anak sendiri tapi tak memerlukan kehadiran suami. Sesetengah wanita ingin mempunyai anak sendiri tetapi tidak mahu kebebasan mereka dibatasi oleh suami yang sentiasa berada di sisi. Perkahwinan sedemikian memberikan mereka mencapai mat selamat mereka. Itu saja. Isteri kedua, sesetengah wanita sanggup melepaskan hak mereka untuk mendapatkan tempat tinggal atau duit nafkah atau giliran bermalam asalkan dapat berkahwin dengan lelaki yang sudah bergelar suami orang. Biasanya ini tidak akan bertahan lama. Pada satu ketika wanita akan berasa tidak puas hati dengan kehidupannya seolah dia perempuan simpanan atau kemudian dia akan menuntut haknya. Keadaan ini sering berakhir dengan penceraian. Kepada suami memberi hak bermalam kepada isteri kedua menyebabkan isteri pertama tidak mengetahui yang si suami bermadu berkemungkinan besar tak dapat menerima kenyataan. Itu sahaja yang saya mahu memberikan info-info yang penting terhadap nikah Misha ini. Sekian, terima kasih daripada saya, Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aminur Izzati binti Muhammad Asmawi, pemegang nombor matrik 17DDT21F1010, merupakan pelajar kepada Puan Tengku Razatan Marsya binti Tengku Abdul Razak. Di sini saya ingin menguraikan beberapa kesan terhadap nikah Mishar. Di dalam nikah Mishar terdapat kesan positif dan juga kesan negatif. Jadi mari kita tengok. Kesan positif daripada nikah Mishar hanya akan dapat dikecapi jika konsepnya tidak disalahgunakan. Antara kesan positifnya itu ialah memberi perlindungan. Yang kedua, penjagaan kesihatan dari sudut fizikal, mental dan emosi anak kepada ibu tunggal serta anak yatim. Dan yang ketiga, menghalang daripada terjadinya keruntuhan akhlak dalam diri anak yang tidak mendapat perhatian daripada keluarga. Secara keseluruhannya, unsur negatif berlaku sekiranya nikah Mishar itu dijadikan helah untuk mengelak daripada melaksanakan tanggungjawab dalam perkahwinan. Wanita jadikan mangsa untuk melepaskan nafsu sehingga mengakibatkan penghinaan ke atas wanita, seolah-olah lelaki itu menjadi parasit dalam kehidupan wanita. Antara lain dalam impak negatif juga ialah lelaki mengabaikan tanggungjawab mendidik anak, sekaligus memberi pengaruh tidak elok kepada si kecil dan generasi baru sehingga mengakibatkan mereka cacat emosi berikutan tidak mendapat kasih sayang seimbang daripada kedua ibu bapa mereka. Walau bagaimanapun, pernikahan Mishar boleh disalahgunakan termasuk menceraikan isteri sewenang-wenangnya dan mengenakan syarat perkahwinan yang tidak munasabah. Kesimpulannya, berdasarkan analisis hukum Islam, nikah Mishar tidak sesuai dengan tujuan perkahwinan Islam kerana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga menjadikan sukarnya untuk wujudkan mawadah warahmah. Antaranya, tiada nafkah yang bertentangan dengan surah Al-Talaq ayat 7 dan surah Al-Baqarah ayat 233. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajipan nafkah kepada isteri. Yang kedua, dalam nikah Mishar,
seorang suami tidak memiliki kewajipan untuk memberikan tempat tinggal kepada isteri, yang mana hal ini merupakan inti dalam nikah misyar, di mana hal ini sangat bertentangan dengan Al-Quran surah Al-Talaq ayat 6 yang mewajibkan seorang suami menyediakan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mirza Syifa bin Imran. Nombor pendaftaran 17 DDT 21F1085. Saya akan membentangkan tentang pandangan Islam terhadap perkahwinan misyar. Para ulama masa kini berselisih pendapat mengenai hukum perkahwinan misyar ini. Ada di kalangan mereka yang berpendapat bahawa ianya harus dan kadang-kadang menjadi makruh. Ada yang berpendapat bahawa ianya haram, dan ada golongan ulama yang tawaffuq, iaitu tidak mengeluarkan hukum sama ada harus atau tidak. Di sini terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama, harus atau harus dengan makruh. Pendapat kedua, haram. Pendapat ketiga, tawaffuq, iaitu tidak mengeluarkan hukum sama ada harus atau tidak. Pendapat pertama, harus atau harus dengan makruh. Pendapat ini dibimbing oleh beberapa ulama, antaranya Syekh Abdul Aziz bin Raz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Al-Syekh, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibril dan lain-lain. Mereka yang berpendapat perkahwinan ini harus menyatakan bahawa mereka bukanlah pihak yang menyokongnya. Mereka juga mendedahkan tentang kejelekan dan keburukannya bagi menjelaskan bahawa perkahwinan ini tidak sepatutnya digalakkan dan dibiarkannya tersebar. Antara mereka yang menjelaskan perkara sedemikian ialah Syekh Yusuf Al-Qadrawi. Beliau berkata, "Saya bukanlah orang yang menggalakkan perkahwinan misyar. Saya tidak pernah berkhutbah menyeru manusia kepada melaksanakan perkahwinan misyar. Saya juga tidak pernah menulis sebarang majalah mengajak manusia mengamalkan perkahwinan seperti ini. Tetapi ditanya mengenainya, oleh itu saya tidak boleh lari melainkan dengan menjawab terhadap apa yang ditanyakan berdasarkan kepada apa yang ditetapkan oleh agama saya." Dalil pendapat ini, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Aisyah anna Saudata binta Zam'ata wahabat yaumaha li Aisyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah bi yaumiha wa yauma Saudah, yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Saudah binti Zam'ah memberikan harinya kepada Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan kepada Aisyah dengan harinya dan hari yang diberikan oleh Saudah. Di dalam hadis ini, Saudah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harinya untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, dan Nabi menerima pemberian tersebut. Ini menunjukkan bahawa isteri mempunyai hak untuk menggugurkan haknya seperti hak tidur bersama suami dan nafkah. Pendapat kedua, haram. Antara ulama yang berpendapat bahawa perkahwinan misyar adalah haram ialah Syekh Muhammad Nasir Ad-Din Albani, Prof. Dr. Ali Al-Qurrah dari Prof. Dr. Ibrahim Fadil Al-Dibu, Dr. Jabar Al-Fudailat, Dr. Muhammad Al-Zuhaili, Prof. Dr. Abdullah Al-Jaburi dan Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dalil-dalil pendapat ini: pertama, perkahwinan ini bertentangan dengan matlamat perkahwinan menurut syariah Islam. Perkahwinan ini disyaratkan untuk matlamat sosial, diri dan agama. Namun, perkahwinan misyar tidak mencapai matlamat-matlamat tersebut yang terdiri daripada kasih sayang, belas kasihan, ketenangan, penjagaan naluri kemanusiaan, pemeliharaan hak dan kewajipan yang muncul daripada perkahwinan yang sebenar. Kedua, perkahwinan ini menjadi pembuka jalan kepada kerosakan dan penyelewengan. Lelaki akan pandang remeh pada penetapan kadar mas kahwin, tidak mahu memikul tanggungjawab keluarga dan akan mempergunakan kekayaan isteri untuk kepentingan peribadi. Apabila mudah melangsungkan perkahwinan, kemungkinan mudah juga untuk perceraian. Akad itu mungkin secara rahsia dan mungkin tanpa wali. Maka perkahwinan ini akan menjadi satu permainan mereka yang menurut hawa nafsu. Dr. Muhammad Al-Zuhaili menyebut sesuatu perkara yang boleh membawa kepada sesuatu yang haram adalah haram. Oleh itu, pengharaman perkahwinan ini merupakan sad al-zariyah, iaitu menutup jalan yang boleh membawa kepada sesuatu yang haram. Kesan-kesan ini bukanlah semata-mata jangkaan yang tidak berasas, bahkan ianya merupakan kemungkinan besar yang biasa berlaku.
Pendapat ketiga, tawafuq, iaitu tidak mengeluarkan hukum sama ada harus atau tidak. Terdapat golongan ulama tidak mahu mengeluarkan hukum. Apabila ditanya mengenai perkahwinan ini, mereka sebenarnya masih memerlukan kepada lebih penelitian dan pemerhatian. Antara ulama-ulama tersebut ialah Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin dan Dr. Umar bin Su'ud Al-Lid. Oleh itu, tuntasnya memang tidak dapat dinafikan perkahwinan misyar mempunyai pro dan kontranya, namun sekurang-kurangnya ia dapat menjadi penyelesaian kepada banyak masalah yang berlaku akhir-akhir ini. Di samping itu, ini juga dapat mengelakkan wanita-wanita tersebut daripada terjerumus melakukan sesuatu yang tidak diingini oleh Islam. Namun, harus diingatkan walaupun perkahwinan ini mempunyai segala rukun dan syarat perkahwinan menurut Islam, tetapi ianya bukan boleh digunakan sewenang-wenangnya kerana dibimbangi akan berlaku tindakan mengeksploitasi hak dan kekayaan wanita. Oleh itu, perkahwinan ini tidak sepatutnya diberi galakan untuk tersebar luas dalam masyarakat. Justeru, walaupun ada yang berpendapat ia merupakan keharusan, tetapi ini bukan secara mutlak. Keharusan itu bergantung kepada niat seseorang.